ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Baik, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya daripada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Ini kita kuliah dengan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Tapi yang mana dengar tu sama-samalah kita, insya-Allah. Jadi Surau An-Nur ni Fasa 3A ni saya pernah sampai. Saya ingat dalam musim PKP baru ni, sebelum PKPD saya pernah sampai kuliah maghrib dekat-dekat dengan Ramadan dah. Jadi waktu tu mereka memerlukan dana lah untuk bina menara dengan kubah. Jadi lebih kurang dalam RM15,000 diperlukan. Jadi pada malam ni dia orang pun minta untuk sama-sama kita, siapa-siapa boleh search dekat FB ni, dan dia orang buat juga kuliah-kuliah bersama asatizah, ustaz-ustaz semua, insya-Allah. Jadi bersama rakan-rakan dalam grup yang ada pada hari ini, saya tengok mesej-mesej Puan Syah, Zalila, Zakiyah, Idrus, dan juga semualah yang berada yang boleh komen kat bawah ni. Jadi insya-Allah hari ini topik kita berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Okey, kita nak kenal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang ni tajuk yang mana dipilih oleh pihak surau nak cerita tentang siapa itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ada banyak kitab cerita tentang Nabi yang hebat ini, sehingga disebut dalam hadis sahih kenapa seorang lelaki yang sangat hebat ini, yakni siapa dia, nama dia Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana lelaki ini disebut dalam selawat antara selawat yang terbaik, kata Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu selawat Ibrahimiyah. Okey, selawat Ibrahimiyah yang kita dah baca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan ke atas ahli keluarga Ibrahim. Jadi kita nak cerita pasal Nabi Ibrahim. Keluarga Ibrahim tu macam mana? Apa maksud keluarga Ibrahim? Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Inna Allah astafa, Allah memilih Adam, memilih Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh. Tetapi apabila Allah menyebut Nabi Ibrahim, Allah menggunakan istilah wa ala Ibrahim, dan kami pilih keluarga Ibrahim, wa ala Imran ala alamin, dan keluarga Imran di atas sekalian manusia, di atas sekalian alam ini. Jadi kita nak cerita hari ini hakikat berkenaan dengan seorang Nabi Allah yang mulia. Yang baru ni kita cerita tentang korban, tapi kita nak kenal juga siapa itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak baca sejarah ni, kita boleh tengok banyak kitab, dan saya pun tak sempat nak tengok kitab-kitab semua sekali, sebab terlalu banyak kitab yang menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi hari ini saya sempat rujuk beberapa kitab, antaranya kitab Al-Kamil fi Tarikh Al-Athir, Al-Imam Ibn Athir. Dia cerita lengkap tentang sejarah, bahkan dia bawa juga tentang siapa itu Nabi Allah Ibrahim dengan riwayat-riwayat yang didatangkan oleh Imam Ibn Athir. Dan ada juga kupasan-kupasan yang saya ambil, walaupun tidak secara detail, tetapi dikupas tentang isu ayah Ibrahim, Azar ataupun tidak, seperti diceritakan dalam kitab Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Qasas As-Sabiqin, kisah-kisah orang-orang dulu, diceritakan juga. Begitu juga dalam saya suka Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi ni, dia tafsir Quran, orang Jordan hebat. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi juga dia ada kitabnya Quran wa naqdu mata'inil ruhban. Ada cerita-cerita yang dijawab. Orang tanya Nabi Ishaq ke Nabi Ismail yang kena sembelih. Ada perbincangan ulama yang kita maklum dan masyhur, tepat dan kuat pandangan mengatakan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan juga ada perbincangan tentang Azar. Itu biasa topik yang hangat dibincangkan berkenaan siapakah ayah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab kita faham, bila disebut perkataan ummun, ibu,
ibu ataupun abun, ayah. Ayah ni dia lebih kurang satu perkataan dalam bahasa Arab yang boleh menggambarkan ayah yang betul ataupun ayah yang bukan ayah yang sebenar. Itu satu. Ayah yang sebenar ataupun bukan ayah yang sebenar. Sebab dia adalah seorang lelaki yang mana boleh digunakan pada istilah bapa saudara, abun. Ataupun kalau kita pernah dengar abuya, kita pernah panggil kepada tokoh-tokoh orang tertentu yang seolah-olah dia banyak memberi nasihat, ulama-ulama, seolah-olah kita rasa macam dia itu seorang ayah. Abuya, Pak Buya Hamka contohnya, Pak Buya Yahya contohnya. Dulu kita ada Abu Ya Asy'ari dulu lah tapi bila diceritakan tentang abun ni menjadi perbincangan para ulama. Sebab Al-Quran, bila dia, tuan-tuan kena ingat, Al-Quran ni vocabulary dia paling banyak dalam dunia, menjadikan istilah abun dan juga walid. Walid ayah juga. Walid wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Walid ini digambarkan ayah yang ada susur galur biologi. Maksudnya ayah yang sebenar. Maksudnya hasil anak benih, lalu dia kahwin, isterinya melahirkan, itu ada ayah ataupun kita panggil itulah ayah kita yang sebenar. Tapi kalau abun, berbincanglah para ulama, adakah abun itu ayah yang sebenar ataupun tidak. Jadi ini dibincangkan dalam kitab Al-Quran wa Naqdul Mata'inir Ruhban dan Qasas As-Sabiqin. Dan ada juga kitab yang saya baca adalah tentang Mawaqiful Anbiya fil Quran. Juga Dr. Salah Abdul Fattah Kharidi. Saya minat dia, saya beli banyak-banyak buku dia. Jadi kalau kita nak baca rujukan teks turas yang lama, yang tadi kitab-kitab baru, nak cerita tentang Nabi Ibrahim ni, ini kitab-kitab yang lama. Contohnya macam saya sebut Al-Kamil fi Tarikh, Al-Imam Ibn Athir, maka dia cerita dari sudut sanad dan agak panjang. Tetapi benda itu sanad dia tak begitu detail, tetapi dia sangat memberi informasi kepada kita. Cumanya saya akan sebut tentang Ibrahim ni, kita akan mulakan daripada awal, siapakah namanya yang sebenar, siapakah yang kita boleh sebut. Ada ketikanya nama itu disebut dengan istilah-istilah yang bukan Arab. Pertamanya, Ibrahim ni nama bahasa Arab ataupun tidak? Ibrahim nama bahasa Arab ataupun tidak? Macam Musa, bahasa Arab ataupun tidak? Isa, bahasa Arab ataupun tidak? Ini nama-nama yang kadang-kadang dia bukan Arab, tetapi nama itu nama yang diguna pakai ketika zaman dahulu. Ada bahasa-bahasa tersendiri. Jadi Ibrahim ni sebahagian menyebut asalnya daripada Abun Rahim. Abun Rahim. Apa maksud Abun Rahim? Abun ayah, Rahim yang penuh dengan kasih sayang. Ini sebahagian pandangan. Sebahagian menyebut dia bukan istilah bahasa Arab sekalipun. Ibrahim adalah satu bahasa daripada Kanaan, daripada Palestin, yang menggambarkan bahawa Ibrahim orang yang mengembara. Dan kita mungkin boleh jumpa macam mana Ibrahim daripada mana ke mana, daripada mana ke mana. Sebahagian ada riwayat sampai menyebut dia pernah menaiki burak. Dan riwayat itu Allahu alam. Saya pun tak ada nak semak dia punya statusnya. Tetapi hakikatnya Nabi Ibrahim yang kita nak kenal ini seorang nabi yang hebat, yang dikenali sebagai Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Sebab apa? Tuan-tuan kalau tengok susur galur, start daripada Nabi Ibrahim. Kalau kita menyanyilah lagu nasyid, Adam Idris Nuh Hud Saleh, Adam Idris Nuh Hud Saleh. Lepas Saleh Ibrahim, Ibrahim Lut Ismail. Ibrahim ni dia panjang dia punya susur galur. Bahkan ulama menyebut hampir semua nabi-nabi datang hujung dia, susur galur datang sampai ke zuriat Ibrahim AS. Sebab itu digelar Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Ini Nabi Ibrahim AS. Jadi kita nak kenal sikit. Tuan-tuan, nabi-nabi ni ada banyak. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat. Nabi-nabi ni ada macam-macam. Ada nabi yang diberikan wahyu, ada nabi yang tidak diberikan wahyu. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang diceritakan dalam Quran, ada rasul yang tak ada cerita dalam Quran. Ingat ulang balik, ada rasul, ada cerita dalam Quran, ada rasul tak ada cerita dalam Quran. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada diceritakan. Contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi ada ranking, tuan-tuan. Nabi-nabi ada ranking dia. Ada dia punya standard dia tersendiri. Walaupun dalam bab akidah kita tidak membezakan nabi-nabi ni. Sebab la yufarriqu baina ahadin minhum. Tak ada beza. Akidah kita sama. Kita beriman dengan Hud, kita beriman dengan Saleh, dengan Nabi Muhammad, dengan Musa AS, dengan Isa, juga Nabi Ibrahim. Tak ada beza akidah. Akidah kita sama, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita bagi umat Muhammad lah. La ilaha illallah, Allah saja Tuhan sekalian alam, tidak ada Tuhan melainkan Allah SWT.
Tapi, ada tapi. Ranking kedudukan, dia ada ranking dia. Dalam surah, ataupun kita panggil juzuk ketiga. Awal-awal lagi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul di kalangan kamu yang mana ada rasul yang ranking begini, ada rasul yang ranking begini. Ada rasul boleh berbicara dengan Allah, ada rasul tak berbicara dengan Allah. Ada rasul nama ada sebut dalam Quran. Nama ada dalam Quran. Cerita tak banyak sangat. Wadhkur Ismail wal Yasa' wa dzal kifl. Yasa' dzul kifl cerita tak banyak dalam Quran. Kullum minal akhyar, tetapi mereka manusia terpilih. Ada rasul, nama dia tak ada disebut dalam Quran. Tapi cerita ada. Nabi Samson, Nabi Khidir alaihissalam dalam surah Kahfi. Nama tak ada, tak disebut. Tetapi cerita dalam Quran. Jadi hari ini, kita nak cerita tentang Ibrahim sebab kita baru lepas korban. Orang pakat cerita korban. Jadi kita nak kenal dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi kita yang kita sangat kasihi. Baik, apakah nama Ibrahim alaihissalam yang sebenar? Okay. Dalam Al-Kamil fi Tarikh, Al-Imam Ibn Athir menyebut, namanya huwa Ibrahim bin Tarikh. Bin Tarikh. Ada sebahagian menyebut Tarikh. Dia kata bukan kha, dia kata ha. Ini biasa. Apabila dia bukan bahasa Arab, dia jadi biasa. Sebab dia bukan bahasa Arab, dia bahasa orang Palestin, bahasa Kanaan. Ada sebahagian menyebut bahasa Babylon. Nanti kita kupas nanti. Nabi Ibrahim asal daripada mana. Baik. Ibrahim bin Tarikh, bin Nakhur, bin Saruh, bin Arhu. Sebahagian menyebut bin Rahu, tidak ada alif. Ini benda biasa tuan-tuan. Dia bukan bahasa Arab, dia kadang-kadang dia punya ejaan itu ada kata Rahu, ada kata Arhu. Macam Tarikh, ada yang kata Tarikh. Ibrahim bin Tarikh, bin Arhu, bin Nahur, bin Saruh, bin Arhu, bin Faligh, bin Ghabir. Ada yang menyebut bin Abir, bukan Ghabir, Abir, Gha hilang. Bin Shaluh, bin Qainan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Nampak? Nama Nabi Ibrahim ni menjadi perbincangan juga. Sebab dalam Al-Quran tidak disebut Ibrahim bin Tarikh, tetapi disebut Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Azar atattakhidhu asnaman alihah. Nama ayah Nabi Ibrahim Azar. Azar. Jadi perbincangan ulama tadi, Azar tu ayah yang betul ataupun ayah yang tak betul. Boleh jadi ayah saudara ke, ayah angkat ke, ayah yang sebenar ataupun tidak. Ini dibincangkan oleh ulama. Baik. Nama Ibrahim AS ni disebut dia datang daripada mana? Orang mana asalnya? Khilaf ulama. Sebahagian ulama menyebut Ibrahim ni datang daripada negara wilayah Asus. Datang daripada Asus. Ada sebahagian menyebut daripada Ahwaz. Ini nama tempat-tempat. Wida bi Babil. Sebahagian menyebut dia asal daripada Babylon. Okey, saya kita akan kupas kerana ada kaitan dengan Raja Namrus. Sebab ada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja Namrus. Raja Namrus dikenali dengan orang kerajaan Babylon. Babylon di Iraq. Okey, Babil. Ada yang menyebut dia bukan daripada Babil. Dia datang daripada Harran. Harran ini di Damaskus. Amar ini di Syria, di Syam. Ada yang menyebut wallahu alam dia datang dari Turki. Ini perbincangan ulama. Baik. Saya nak sebut apabila dalam kitab menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia datang daripada Babylon sebagai contoh yang disebut oleh sebahagian ulama dalam kitab sirah iaitu Ibnu Ishaq. Dia mengatakan kerana lam yujtama' mulkul ard. Tidaklah ada raja dalam dunia ni. Tuan-tuan, tak ada raja dalam dunia ini yang mana raja ni tuan-tuan, raja yang menguasai seluruh dunia. Tak ada. Kadang-kadang raja tu menguasai belah timur. Ada raja ni menguasai belah barat. Ada raja ni menguasai belah selatan. Ada raja menguasai belah utara. Tapi raja yang menguasai seluruh dunia tidak ada. Sebahagian menyebut 4 orang dan sebahagian riwayat menyebut raja yang menguasai seluruh dunia 3 orang. 3 orang ya. Kata Ibnu Ishaq, antara raja yang menguasai seluruh dunia, yang pertama Namrud ataupun Numrud, ataupun nombor 2 yang kita kenal dalam surah Kahfi cerita tentang orang ni. Allah sebut Allah bagi kepadanya kekuatan kepadanya
Iaitu kekuatan apa? Fa'atba'a sababa, dengan sebab dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia mengikuti sunnatullah dengan kekuatan Allah bagi kepadanya. Terkenal dengan namanya Dzulqarnain. Masyariqil ard wa magharibiha. Seluruh dunia dia kuasa. Dzulqarnain, Namrus, dan yang satu lagi, orang itu adalah Nabi Allah yang mulia, iaitu Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Jadi Sulaiman menguasai dunia. Namrus menguasai dunia. Dzulqarnain menguasai dunia. Jadi bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia duduk lahir di mana, ada kisah tentang bagaimana dia pernah dibunuh, dicuba untuk dibakar pada zaman Namrus. Maka waktu itu menjadi khilaf ulama di mana beliau dilahirkan. Baginda Nabi Sulaiman, baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunya bernama Amilah. Ibunya bernama Amilah. Sebahagian mengatakan bahawa nama ibunya Nuna binti Ka'bah bin Kaufi daripada kaum Bani Arfakhshad. Daripada kaum Bani Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Baik. Nabi Allah Ibrahim ni, dia ni seorang yang mana para sejarawan mengatakan, antaranya riwayat Ibnu Asakir mengatakan diberikan kunyah dengan sebutan Abu Dhifan. Ini kunyah ni maksudnya gelaran untuk Nabi Allah Ibrahim, dan dia pada usia 75 tahun. Maka waktu itulah 75 tahun, saya minta maaf, ayah ataupun ibu kepada Nabi Allah Ibrahim ni, sampai dia usia 75 tahun barulah dikurniakan anak bernama Ibrahim, dan juga Nahur dan juga Haran. Okey, penting untuk kita tahu Nahur dan Haran ini macam mana. Sebab Haran ini dia ada susur galur dengan Nabi Lut alaihissalam. Haran ini melahirkan Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dengan Lut alaihissalam ni lebih kurang kita panggil pak saudara dengan anak saudara. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim kita panggil sebagai pak saudara dengan anak saudara. Jadi bila kita tengok pada sejarah, dikatakan dia lahir di Babil. Di Babil kita panggil Babylon, Babylon yang kita biasa panggil. Sebagian mengatakan itu di Iraq pada zaman Raja Namrus, kerana mereka pernah melihat satu peristiwa di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut alaihissalam bila melalui kawasan tersebut, dia pernah solat di kawasan tersebut. Jadi Lut bin Haran, dia ni pergi ke Kanaan. Macam kita sebut tadi, Nabi Ibrahim ni dia pindah-pindah, tuan-tuan. Dia pindah-pindah. Sebab itu dikenali dengan Ibrahim. Ibrahim tu nama bagi singkatan menyebutkan orang yang suka berpindah randah. Ataupun nama dia disebut Abun Rahim, bapa yang penuh dengan kasih sayang. Dia pernah pindah Baitul Maqdis, dia pernah pindah dekat Mekah, dia pernah pindah merata tempat ke Syam pun pernah. Ini disebut ketika mana dia lari dengan Lut alaihissalam, dia pernah lari ke Syam. Baik. Nabi Ibrahim ni Allah bagi kelebihan, tuan-tuan. Salah satu kelebihan Nabi Allah Ibrahim ini, selain daripada bapa segala nabi, dia seorang rasul yang sangat tegas dalam melawan kesyirikan. Sangat tegas. Sebab itu disebut agama Hanif. Agama Hanif. Kita sebut agama Hanif. Agama Hanif ni agama apa? Ada sebahagian Hanif dikatakan lurus. Sebab dia begitu clear, tak ada unsur syirik. Padahal dalam Al-Quran, bila disebut Hanif, Hanif itu bermaksud condong. Dia bukan lurus. Condong. Bukanlah condong yang banyak, tetapi condong yang mendekatkan dia dekat dengan ketauhidan kepada Allah SWT. Dia lebih dekat dengan ketauhidan berbanding dengan kesyirikan. Dan banyak kisah Nabi Allah Ibrahim, Al-Quran memuji dia ni daripada kecil lagi. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ. Sesungguhnya kami anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim ini kebenaran, hidayah Allah bagi kecil-kecil. Bagi awal-awal lagi Allah bagi waktu kecil-kecil. Dan kami mengetahui keadaan Ibrahim. Saya kita tengok perjuangan Ibrahim sangat hebat. Perjuangan Ibrahim sangat hebat. Sehingga dalam Quran menyebut dia kana ummah. Kita ni seorang, tuan-tuan. Kita ni seorang. Umat Nabi Muhammad. Gabung ramai-ramai jadi umat. Nabi Allah Ibrahim dia seorang. Tapi dia umpama umat. Umpama umat kerana apa?
Kerana terkandung kebaikan yang banyak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sangat banyak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, sebab itulah bila disebut tentang kisah bakarnya Nabi Allah Ibrahim, kita pernah dengar walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Fama kana jawaba qaumi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar. Ada isu tentang Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh umatnya. Sebahagian menyebut Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Namun majoriti ulama sebahagian menyebut dia dibakar oleh umatnya sendiri. Itu lebih tepat. Dengan umatnya sendiri. Cuma berlaku pada zaman Namrud ataupun bukan pada zaman Namrud. Ini disebut ketika mana dari zaman awal-awal dia kecil, dia bersama dengan ibundanya, bersama dengan ayahnya yang disebut Azar. Baik, ada pandangan mengatakan bahawa Azar itu ayahnya yang sebenar. Yang mana dia ini seorang pembuat asnam. Pembuat asnam ni bermaksud pembuat berhala. Dan dia sangat promote tentang berhala dia. Sangat mencintai berhala. Jadi, kalau kita nak ambil pandangan yang mengatakan bahawa dia ayah yang sebenar, maka dalam kajian Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia mengatakan bahawa itu bukan satu kehinaan. Itu bukan satu kehinaan. Sebab pernah berlaku dalam hadis sahih yang pernah menyebut Nabi Allah Ibrahim AS berada di hari kiamat nanti. Bila dia berada di hari kiamat, ketika itu Nabi Allah Ibrahim pernah menyebut, tuan-tuan kena ingat tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, anak kita, anak saya dan anak tuan-tuan, bila duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan berbeza dengan waktu mereka hidup atas dunia ni. Mereka akan membela diri mereka sehingga mereka waktu itu boleh terlupa akan ibunda mereka. Kalau mereka nak masuk neraka, maka mereka akan mencari-cari dan menyalahkan kita. Kalaulah dalam keadaan kita mungkin ada kecuaian kerana mengabaikan didikan, maka dia akan kata kita yang mengabaikan pendidikan. Maka dengan sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu hari kiamat dalam hadis kursi menyebut Nabi Allah Ibrahim satu hari apabila dia duduk depan Allah SWT, Nabi Allah Ibrahim berkata, wahai Allah, satu penghinaan bagi aku. Penghinaan bagi aku apabila memasukkan ayahku dalam syurga. Kerana apa? Dia dulu dah dakwah kepada ayah dia. Kita akan baca macam mana dia dakwah kepada ayahnya. Dia dah dulu masuk dalam syurga. Lalu ketika itu Allah telah menampakkan di kakinya. Di kakinya nampak satu binatang. Macam seolah-olah anjing ataupun serigala. Maka waktu itu dia menyepak anjing tersebut. Dan diberitahu dalam hadis itu adalah ayahnya yang bernama Azar. Dalam hadis disebut. Bagi orang yang berpegang pandangan bahawa Azar ayah kepada Nabi Ibrahim, ayah yang sebenar, maka Syekh Salah Fattah Khalidi kata itu bukan satu masalah. Namun bagi sebagian ulama mengatakan itu bukan ayah yang sebenar. Itu satu penghinaan bagi Nabi Allah Ibrahim. Mustahil ayahnya yang sebenar, ayah itu tak baik. Mustahil ayah seorang Nabi tetapi masuk neraka. Ini berbincanglah para ulama, tak ada masalah. Baik. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Al-Quran ni tuan-tuan ada 6236 ayat. Tapi ayat cerita pasal Ibrahim ni sampai ke 60 lebih. Punya banyak sampai ada surah nama surah Ibrahim. Menggambarkan Ibrahim ni satu manusia, satu nabi yang sangat dipilih oleh Allah SWT. Disebutkan fil kitab nama Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia seorang nabi yang siddiq, yang benar, yang betul-betul sangat membenarkan. Siddiqan nabiyya. Sampai satu tahap dia orang yang ada special Allah bagi. Ini kita kena ajar anak kita. Iaitu agama ni kadang-kadang ada ketikanya Allah membenarkan kita menggunakan akal. Iaitu ilmu logik. Ilmu logik. Sebab nak mengenal Tuhan biasanya dengan ilmu akal. Kita mengaji Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun banyak ilmu-ilmu kalam lain, ilmu akidah lain. Kita akan belajar juga ilmu akal. Walaupun akal tidak dapat menandingi nas, tidak dapat menandingi Quran dan hadis, tapi akal diperlukan untuk mengenal Tuhan. Sebab itulah bagi orang yang majnun, orang gila, Allah rifi'al qalam. Allah angkat dia punya amalan dia. Allah tak kira. Dia bunuh dalam keadaan dia gila, dia tak semayang ke, dia tak diwajibkan. Dia bukan taklif. Jadi akal ni penting menentukan seseorang itu. Jadi kecerdikan akal Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim menjadikan Nabi Allah Ibrahim sangat kritis. Dan kita akan cerita macam mana kritisnya Nabi Ibrahim. Ya abati la ta'budi syaitan. Awal-awal lagi dia dah cakap dah. Dia dakwah dah, dia tengok dia tak percaya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Dahsyat.
Tuan-tuan tengok hebat tak hebat Nabi Allah Ibrahim. Dia boleh tegur dia, ya ta'budu syaitan inna syaitanaka lirrahmani 'asiyya. Syaitan ni di sisi Allah itu satu seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia kata lagi, ya abati, tengok. Walaupun dia dakwah ayah dia bagi tahu ayah dia jangan syirik, tapi istilah yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan istilah ya abati. Ya abati ni tuan-tuan, dia lebih kurang macam wahai ayahandaku. Dia tak ada lah dia marah pun, pak, tak ada. Oi abah. Abah ni sebenarnya singkatan daripada abati lah tuan-tuan. Wahai ayahku, ya abati. Dia kata, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Aku takut engkau ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatakuna lisyaitani waliya. Jangan ambil syaitan sebagai wali. Sebab itu bila kita tengok berhala ni, berhala ataupun sembahan dewa-dewa yang mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang tuan-tuan kalau tuan-tuan pilah kat Wat Siam ke, tuan-tuan pi percaya dekat sebahagian-sebahagian tempat sembahan-sembahan tertentu kan. Kan kita duk cerita kat anak kita, tuan-tuan jangan ambil buah-buah kat tokong-tokong. Tuan-tuan jangan buat lebih kurang kat dalam tokong. Kadang-kadang sebahagian orang bawa budak masuk kuil, tiba-tiba masuk-masuk anak demam. Sebab dalam sembahan itu tuan-tuan, dalam sembahan itu ada syaitan. Syaitan, wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Dulu orang tanya, macam mana tokoh-tokoh Tok Cha, orang Tok Cha. Dulu orang-orang belah Kedah ni, orang Kelantan pun dia minta nombor ekor dekat Tok Cha. Orang Kedah minta nombor ekor dekat Tok Cha. Tok Cha ni dekat Wat Siam lah. Sami. Dan jawapan pun betul pula. Kenapa? Macam mana boleh jadi betul? Betul ini boleh jadi wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan perhias benda tu bagi jadi nampak cantik. Macam tuan-tuan pergi ke ahli sihir lah. Macam mana sihir boleh jadi Tuan-tuan tak berhati, tuan-tuan nak berubat. Tuan-tuan pergi ruqyah. Ustaz ni baca Fatihah. Fatihah ni Nabi kata ruqyah yang bagus. Dalam hadis sebut. Tuan-tuan tak tahu nak berubat. Anak tuan-tuan kena apa-apa. Apa pun, kena apa-apa, tak tahu nak baca apa. Saya dapat nasihat daripada guru saya. Guru saya kata, kalau tak reti nak baca sakit apa, bacalah Al-Fatihah. Ini tips tuan. Ini tips saya untuk orang berubat. Kalau tak tahu nak baca apa, bacalah Al-Fatihah. Bismillah. Baca Al-Fatihah. Bila sampai dekat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tuan-tuan, mai dekat part tu guru saya kata betul-betul dalam hati berkata bahawa hanya Allah, kepada Allah kami minta pertolongan, insya-Allah ruqyah boleh jadi. Contohlah. Jadi kita nak kata bila kita baca Fatihah tak jadi, kita pergi jumpa dengan tok ahli sihir. Jumpa ahli sihir jadi. Jumpa tok bomoh tak betul tu jadi. Jadi Tok Sami jadi. Kenapa jadi? Kerana di sisi asnam itu terdapatnya pertolongan-pertolongan daripada syaitan. Dalam Quran sebut, wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan akan buat benda tu bagi nampak cantik sampai tuan-tuan kata betul lah benda tu. Betul lah jin ni boleh tolong. Betul lah benda ni boleh tolong kita. Sebab dia nak pastikan tuan-tuan dalam keadaan lari daripada akidah yang sebenar. Sebab itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia kata ayah dia, janganlah la ta'budis syaitan, jangan menyembah syaitan, sebab asnam berhala di sebaliknya ada syaitan. Sebab kadang-kadang dia orang minta hajat dekat berhala, sembelih macam-macam, tiba-tiba hajat tu termakbul. Bukan berhala tu, tetapi syaitan yang bagi jadi benda tu. Jadi kita tengok itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam riwayat yang menceritakan bahawa dia pernah dalam keadaan bila dia dakwah ayahnya sampai ke akhir, ayahnya tak masuk Islam. Sampai ke akhir ayahnya tak masuk Islam. Kerana dalam surah yang disebut oleh Al-Quran, dalam surah Taubah ayat 114, dikatakan, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Disebutkan, maka Nabi Allah Ibrahim ni kita boleh doa tuan-tuan. Doa untuk orang Islam. Ya Allah, ampun dosa si mati ini. Ya Allah, muliakanlah dia. Ya Allah, tempatkanlah dia tempat yang mulia. Ya Allah. Tapi bagi kita untuk berdoa kepada non-Muslim, kita hanya boleh menyebut, kesabaranlah kepada ahli keluarga kamu, takziah, semoga kamu sabar, semoga kamu baik. Tetapi untuk mendoakan orang yang mati dalam kekufuran, maka tak diizinkan. Berdasarkan kisah
Nabi Allah Ibrahim, dia kata, dan permintaan ampunlah daripada Nabi Allah Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Tidak hanya lain melainkan kerana suatu janji yang diikrarkan kepada bapaknya. Dia tengah dah janji dah nak pastikan ayah dia selamat. Tu yang dia dakwah mak ayah dia tu. Last sekali tiba-tiba bapaknya itu tak ikut dia sampai ke sudah, maka dia pun berlepas diri daripada ayahnya. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim, bila kita tengok ada yang menyebut kata dia ini, macam saya sebut tadilah, antara azar dan juga tarikh. Maka kita pun rasa terlalu panjang kita nak kupas tentang azar dan tarikh ayahnya yang sebenar ataupun tidak. Maka kita boleh tengok dalam dua nama, sebahagian kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia ini memiliki dua nama. Adapun Imam Tabari menyebut bahawa dia dua nama. Boleh jadi orang yang sama tetapi dua nama yang berbeza. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang yang mana mengkaji dan melihat. Ini cantik. Itu saya sebut tadi tentang ilmu logik, akal. Tuan-tuan, anak kita, Imam Ghazali menyebut, apabila kita mengajar anak kita akidah, jangan kita ajar mengikut kitab. Tuan-tuan baca kitab, anak nak faham apa? Tuan-tuan baca kitab, anak susah nak faham. Tetapi anak yang kecil, dia ajar akidah dengan melihat kepada alam sekeliling. Tuan-tuan lalu, tuan-tuan tengok tu binatang tu, macam mana binatang tu. Kaki dia cantik tak? Macam mana Allah buat dia? Dia duduk tempat panas, suhu panas, bulu pun Allah bagi jadi tebal. Tengok dalam National Geographic. Kita ajar akidah dari sudut itu. Tengok macam mana setiap binatang begini. Tengok badan kita macam mana. Adik-adik cuba tengok. Ajar akidah. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, Allah ajar Nabi Allah Ibrahim dalam satu peristiwa. Diceritakan, cerita ini cerita yang masyhur. Cerita berkaitan dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 83. Ketika Nabi Allah Ibrahim, dia tak puas hati. Ayah dia sembah berhala, dia tak puas hati. Maka waktu itu Nabi Allah Ibrahim, dia kata apa? Dia keluar, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Bila mana ada orang bagi tahu, tengok tu, bintang-bintang tu. Bintang itulah Tuhan. Dia kata, falamma afala qala la uhibbu. Falamma, maka uhibbu. Bila tengok-tengok bintang pun hilang. Bila siang bintang hilang. Dia kata, mustahil itu Tuhan aku. Maka dia kata, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Dia pun tengok pula kepada bulan. Tengok kepada bulan. Dia kata, itu adalah Tuhanku. Maka waktu itulah tiba-tiba bulan pun hilang. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Kaum aku ni kaum yang sesat. Bukan dia, bulan pun hilang. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Baik, bulan dah tak ada, tengok matahari kot. Nampak matahari lagi besar daripada bulan. Tengok-tengok matahari pun hilang. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Daripada kecil lagi Nabi Allah Ibrahim kata, matahari kah, bulan kah, ini semua bukan Tuhan. Daripada kecil lagi Nabi Allah Ibrahim, Allah bagi dia cerdik, tuan-tuan. Kecerdikan dia apa dia? Kecerdikan dia untuk melihat alam ini, untuk dapat maklumat tentang apakah itu Tuhan. Sebab itulah, tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim, dia pernah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bila dia dah beriman, dah besar pun, tadi kecil-kecil, dia tak jumpa Tuhan lagi. Mencari Tuhan, mencari. Sebab ayahnya, family dia dalam keadaan menyembah asnam, menyembah berhala. Ni dah besar dah, tuan-tuan. Tiba-tiba datang lagi perasaan itu. Macam kita. Kita bila kena musibah, dulu duk cakap sabar, kena musibah, keluar perkataan yang pelik-pelik. Bila kena anak diuji dengan macam-macam, kita pun kadang-kadang nak pergi buat benda syirik. Pergi berubat tempat tak kena. Sebab apa? Sebab dia ganggu. Kadang-kadang dia main dalam otak kita, betul ke Tuhan ni begini? Syaitan. Nabi Allah Ibrahim, waktu itu, bukanlah dia tidak beriman. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjuk kat aku macam mana engkau menghidupkan benda yang mati. Qala awalam tu'min. Allah tanya, adakah engkau tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Maka waktu itu adalah proses dia. Allah suruh ambil lebih kurang 4 ekor burung. 4 ekor burung ni sembelih, pecah-pecah, hancur-hancur. Letak dekat sana, bukit sana. Satu letak kat bukit sini, satu letak kat bukit sini. Kemudian serulah. Maka bila Nabi Ibrahim menyeru, burung-burung itu datang kepada Nabi Ibrahim. Allah kata, tu burung tu, aku boleh hidupkan.
apatah lagi kita ni manusia, satu hari nanti Allah akan bangkitkan kita. Baik. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada yang kata dia lahir dekat Babylon, dekat Iraq, kerana dia ada cerita dengan Namrud. Yang kalau kita sempat kita cerita. Dan ada sebahagian menyebut dia lahir dekat Haran. Kerana apa? Kerana ada kisah dia tengok kaum dia menyembah planet-planet, menyembah bulan, matahari dan sebagainya. Sebab di Babylon tidak ada lagi orang menyembah planet, menyembah matahari, menyembah bulan. Yang ada hanya di Babylon. Babylon menyembah berhala. Jadi khilaf tentang di mana lokasi kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya pun tak nak kupas sebab benda itu dikupas oleh Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi hakikatnya Nabi Allah Ibrahim orang yang sangat dipuji oleh Allah. Ada sikap-sikap tersendiri Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tuan-tuan kena ingat. Dalam Nabi Muhammad, saya sebut ranking nombor 1 Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim digelar apa? Digelar Khalilullah. Nabi ini digelar Khalilullah 2 orang. Digelar Khalil. Khalil ni ada sebahagian kata menyingkap tabir, khallah. Sebahagian kata dia macam satu sarungan yang dipakai. Nabi Allah Ibrahim digelar Khalilullah. Nabi Muhammad juga digelar Khalilullah. Apa maksud Khalil? Khalil ini kekasih. Kekasih. Tetapi kekasih yang sangat mendalam. Wattakhadha Ibrahim khalila. Kami memilih Ibrahim sebagai Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Ibrahim sangat dicintai. Dan kalau kita baca waktu Nabi Isra' Mi'raj, waktu Nabi Mi'raj, antara tempat tertinggi Nabi sebelum Nabi jumpa Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kan Nabi ada jumpa Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yusuf kan. Gak tu yang terakhir tertinggi sekali Nabi jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nak menunjukkan ketinggian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu itu dia berdepan dengan satu ajaran yang kita boleh ambil pengajaran, iaitu satu ajaran tradisi yang kadang-kadang benda tu tak boleh diubah. Macam kita lah, ada adat-adat yang kita tak boleh kacau. Adat ni tuan-tuan, ada adat yang betul, tak ada masalah. Ada adat yang betul, ada adat yang tak betul. Contohnya adat menyembah berhala, padahal mereka tidak mengetahui yang mereka sembah tu siapa. Maka waktu itulah qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Nabi Allah Ibrahim, ya hampa ni duk sembah apa ni? Duk sembah apa ni? Apa jawapan orang dulu? Ada tak sama dengan jawapan zaman sekarang? Ada tak sama dengan jawapan netizen, jabatan netizen? Ada tak sama? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Dia jawab apa? Yang mana kamu ni, apa ni kamu duk buat ni? Kamu dan nenek moyang kamu buat ni. Tengok kritis Nabi Allah Ibrahim, dia tanya, "Hai, hampa sembah apa ni? Yang mana hampa dengan tok nenek moyang duk buat ni?" Maka mereka pun jawab, "Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin." Sesungguhnya apa yang hampa sembah ni satu benda yang aku tak boleh nak terima dan aku anggap aku musuh kepada kamu, benda itu musuh kepada aku kecuali Allah Tuhan semesta alam. Dia hanya kata Allah saja. Sebab itulah bila disebut Nabi Allah Ibrahim, kalau kita ikut kisah-kisah waktu dia kecil, tuan-tuan pernah dengar? Saya kena laju sikit tuan-tuan. Laju sikit. Waktu dia kecil itu, kan Nabi Allah Ibrahim dia pernah sekali dia duduk depan orang ramai. Waktu itu dalam musim perayaan. Kan kita pernah dengar kisah dia. Dia duduk dalam musim perayaan, "Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Ketika mana waktu itu orang semua ajak dia pergi, "Jom kita pergi enjoy." Dia kata, "Aku tak mau pergi." Dia kata, aku tak mau pergi. Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata dalam hatinya, "Hei, apa ni? Hampa semua ni sesungguhnya aku ni akan buat tipu daya." Nantilah sabar Ustaz. Hampa pergi dulu, nanti hampa tinggal saja aku akan buat tipu daya ni. Tipu daya apa? Terhadap berhala ni. Dia ada plan. Dia ada plan dekat berhala tu. Lalu kita pandang tengok Nabi Allah Ibrahim ketika mana waktu kecil, bila dia tak pergi jumpa ramai-ramai dalam majlis tu, apa dia buat? Apa dia buat? Dia pergi jumpa dengan tokong-tokong berhala tersebut. Maka dia pun berkata, dia pun waktu itu memecahkan berhala tersebut dengan kapaknya. Ini Nabi Allah Ibrahim. Ini cerita yang masyhur lah, kita pernah dengar waktu kecil. Lalu orang-orang kampung kata, "Qalu man fa'ala hadza bi alihatina." Siapa yang pecahkan Tuhan kita ni? Siapa yang robohkan Tuhan kita? "Innahu laminaz zalimin." Pandai-pandai mereka nak pecahkan Tuhan kita. Maka waktu itulah orang pun viral. Viral apa? Qalu sami'na fatan
yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nak menunjukkan tuan-tuan, waktu Nabi Ibrahim lawan dengan bukan rakyat, lawan dengan masyarakat dia, waktu tu satu, dia seorang anak muda, fatan. Disebut dalam Quran fatan. Ada sebab apabila satu kalimah itu disebut dalam Quran. Dia tak sebut pun tak apa, tapi bila disebut fatan, bermaksud anak muda yang berani. Sebab itu tuan-tuan, anak muda ni dia berani. Maka waktu itu kita tidak hairan, Nabi pernah menyebut di padang mahsyar ada 7 golongan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Satu golongan yang mana Nabi sebut Allah bagi lindungan dia di bawah arasy Allah. Salah satunya nama dia lindungan arasy Allah itu kepada orang yang dikatakan imamul adil, pemimpin yang adil, orang sedekah tangan kanan tak nampak tangan kiri, orang yang bercinta kerana Allah. Lagi apa ni? Orang yang melikatkan dirinya kepada masjid. Dan Allah pernah menyebut wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Nabi kata apa? Anak muda yang taat pada perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim hebat pada usia muda dia. Dia dah buat awal-awal lagi. Dan waktu itu viral, Nabi Allah Ibrahim pun tak terkenal. Sebab dalam ayat Quran mengatakan, kami dengar-dengar seolah-olah nama dia tu macam Ibrahim. Nama dia tu macam Ibrahim. Macam dia tu tak famous lagi waktu tu. Akhirnya, terkenallah Nabi Allah Ibrahim dan mereka pun tak puas hati dengan Nabi Allah Ibrahim. Maka mereka pun pergi cari dia dan dia pun cakap, ni, kalaulah hampa semua nak buat macam ni kat aku, nak buat pengadilan kepada aku, satu syarat. Jom pakat-pakat, panggil semua orang yang banyak. Macam mana disebut surah Anbiya ayat 61. Panggil ramai-ramai. Ceritalah. Kalau nak aku nak beritahu, panggil semua, masuk TV. Masuk TV, aku nak umum, buat pengumuman, pengisytiharan. Ataupun panggil semua. Nak cakap seorang-seorang tak mahu. Ini cara dakwah Nabi Ibrahim. Panggil semua berkumpul. Mereka buat macam demonstrasi lah. Bila sampai Nabi Ibrahim AS, maka itu Nabi Ibrahim kata, biar waktu sepenggalah naik. Lebih kurang macam waktu duha. Macam kita semayang waktu duha. Semayang apa? Semayang raya. Afdal semayang raya waktu duha lah. Jadi bila kumpul ramai-ramai, maka waktu itu Nabi Allah Ibrahim kata, siapa yang buat benda ni? Nabi Allah Ibrahim kata, yang buat benda ni tak ada orang lain. Tu patung yang paling besar. Maka waktu itulah orang semua cakap, mana mungkin patung tu paling besar? Mana mungkin patung tu dia boleh pecahkan patung yang kecil? Dia tak boleh makan, dia tak boleh minum. Hang tanya dia pun tak boleh jawab. Nabi Ibrahim kata, habis tu hampa dah sembah apa Tuhan-Tuhan yang mana jenis tak boleh minta tolong. Dia selamat diri dia pun tak boleh. Macam mana dia nak selamat hampa? Maka waktu itu orang tak puas hati. Bila orang tak puas hati, rakyat berkumpul. Masyarakat berkumpul. Tidak berpuas hati dengan Nabi Ibrahim AS. Maka waktu itu, qalu bnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka korek satu tempat. Sebahagian kata mereka tak korek, tapi pandangan ni kata mereka korek satu tempat. Fa'aradu bi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka korek satu tempat, mereka kumpul kayu api. Tuan-tuan, dikatakan semua orang pakat kumpul kayu api, ambil kayu api. Semua orang. Qalu harriquhu wansuruh alihatakum in kuntum fa'ilin. Dia kata, jom pakat-pakat gotong royong bakar Nabi Allah Ibrahim AS. Bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Kalau, mereka pun semangat juga di ceramah tu. Kalau kamu semua nak tolong Tuhan-Tuhan berhala kita, jom kita bakar Ibrahim ni. Jom kita bakar Ibrahim. Panggil semua. Dan sebahagian riwayat dia kata, ada sebahagian orang yang dalam keadaan dia sakit, dia bernazar, aku sakit ni, aku sembuh kalau aku dapat pergi bawa kayu, aku bawa kayu. Sebab tu tuan-tuan, bukan setakat orang Islam saja gotong royong tolong-menolong dalam benda baik. Ada juga orang yang benci kepada kita, kadang berpakat-pakat untuk menghancurkan kita. Jadi menunjukkan bahawa orang jahat pun ada infak. Orang jahat pun ada infak. Boleh keluarkan duit. Dia orang pun baca hadis, jom kita keluar duit. Keluar duit untuk menghancurkan kita. Jadi waktu itulah Nabi Allah Ibrahim, maka dikatakan ada sampai sakit-sakit pun bawa kayu. Mereka letak dalam satu lubang raksasa yang sangat besar. Waktu itulah ada satu alat yang dipanggil manjanik. Kalau kata tuan-tuan baca sejarah Nabi SAW, Nabi dalam perang Taif, Nabi menggunakan manjanik. Manjanik ni macam apa tu, lestik lah, kan? Benda lestik yang tak lempak orang pada jauh tu. Manjanik. Ini satu benda, satu senjata dalam peperangan. Tapi senjata ini pada zaman Nabi Ibrahim dibina oleh seorang laki-laki berbangsa Kurdi yang bernama Hazan. Dan dikatakan dalam riwayat Bidayah wa Nihayah, dia ni Allah tenggelamkan dia dalam perut bumi dan dia terkubur dan dia berteriak-teriak begitu kuat daripada zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Nama orang nama Hazan ni yang buat senjata nak lempak Nabi Allah Ibrahim AS. Lalu Nabi Allah Ibrahim ni Allah ikat dia.
Allah ikat dia. Wih, panjang Nabi Allah Ibrahim ke-9 dah ni. Tak ada nak masuk bab di 9 ni. Cerita. Allah ikat dia. Allah nak, bukan Allah pula. Orang semua ikat mata dia, tutup kepala dia, letak kat satu tempat, maka mereka itu melemparkan lamma ulqi Ibrahimu finnar, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka campak Nabi Allah Ibrahim, ulqiya, campak Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim ketika itu berkata, Allahumma innaka fis sama'i wahid. Ya Allah, Tuhan yang berada di langit yang sendirian. Kan? Maksudnya Tuhan yang satu. Dia kata apa? Wa ana fil ardi wahidun a'buduk. Aku juga dekat dunia ni seorang-seorang yang menyembah engkau. Orang ni semua tak sembah engkau. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan doa, tuan-tuan kena doa tuan-tuan dalam kedaifan. Tak boleh doa dalam keadaan tuan-tuan rasa tuan-tuan kaya. Tuan-tuan kena doa dalam kehambaan, dalam rasa diri sangat dalam kesusahan. Sebab itulah afdalnya doa waktu kita puasa. Ketika nak buka puasa, waktu dia tengah lapar, dia doa, Allah sayang dia. Allah suka dengar doa orang yang sedang lapar. Allah suka doa orang yang sakit. Nabi Allah Ibrahim kata, engkau Tuhan yang satu di langit, aku seorang-seorang atas muka bumi ini, ya Allah. Maka waktu itu dia minta tolong Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Qulna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah jadikan bila dia jatuh saja, Nabi Allah Ibrahim jatuh saja atas api tersebut, maka Nabi Allah Ibrahim, api sangat besar tuan-tuan. Sangat dahsyat. Orang tengok, oi dahsyatnya api ni. Sangat besar. Nak pergi dekat pun tak boleh. Sebab itu kena pakai manjanik. Bila pakai manjanik, lempak dia jatuh, dia menjadi seperti taman-taman yang hijau. Yang dikatakan oleh Imam As-Siddi dalam tafsirnya bahawa betapa hebatnya Nabi Allah Ibrahim ditukar dalam keadaan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia duduk dekat sana dalam api tersebut, sebahagian menyebut 40 hari ataupun 50 hari. Adapun dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, tak ada satu malam, tak ada satu hari yang paling aku seronok dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dia kata, iaitu seronoknya aku duduk dalam api tu. Nabi Allah Ibrahim kata tak ada tempat paling seronok melainkan duduk seronok. Malam-malam dan hari paling best duduk dalam api. Dan dikatakan dalam riwayat, yang terbakar jatuh saja dalam api, yang terbakar rantai besi yang mengikat Nabi Allah Ibrahim, dan juga baju-bajunya. Nabi Allah Ibrahim sendiri tak. Nabi Allah Ibrahim tak jadi apa. Dia orang ingat dengan dia orang bunuh Nabi Allah Ibrahim ni, okey settle masalah. Tapi sebenarnya mereka tersilap. Al-Quran kata kadang-kadang kita serang orang tu punya lagi up, lagi bagus. Antaranya kisah Nabi Ibrahim, wa aradu bi kairan faja'alnahumul akhsarin. Allah kata, siapa-siapa nak buat perancangan untuk membunuh Ibrahim, untuk buat keburukan pada Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang yang rugi. Dan kita tengok macam mana Nabi Allah Ibrahim ni waktu itu, tu yang datang riwayat cicak tu. Kan Nabi kata cicak ni kalau boleh bunuh. Kadang-kadang orang-orang liberal dia tak suka lah hadis ni. Dia kata tengok Nabi suruh bunuh binatang. Sebab dalam riwayat Ibnu Ahmad bin Hanbal kata, waktu usaha nak padamkan api tersebut, dah habis dah bila lempak ke api, orang nak padam api tersebut, semua pakat cuba padamkan api tersebut kecuali cicak duk tiup-tiup bagi hidup balik. Cicak ni duk tiup-tiup bagi api tu menyala balik. Itu yang kita dengar Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahawa Ibnu Umar dalam satu riwayat mengatakan Aisyah sentiasa kalau jumpa cicak dia mesti bunuh cicak tersebut. Ini riwayat Ahmad bin Hanbal. Allahu alam. Baik. Lalu takulah kita tengok macam mana debat Nabi Allah Ibrahim menjadikan dia orang yang hebat dalam sudut akidahnya. Nabi Allah Ibrahim, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Itu lepas daripada tu baru dia jumpa dengan Namrus. Tuan-tuan kalau baca cerita Namrus ni, raja yang sangat hebat menguasai dunia. Waktu itu dia debat dengan Namrus. Dia kata apa? Ni Tuhan aku boleh hidup dan mematikan. Namrus kata, ya, aku pun boleh hidupkan orang dan matikan orang. Maka dia kata, tapi satu benda yang Tuhan aku buat hang tak boleh buat. Dia kata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Ni boleh terbitkan matahari daripada timur. Hang cuba buat terbitkan matahari daripada barat. Boleh tak boleh? Dia kata yang tu tak boleh. Maka waktu itulah tak puas hatilah raja Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh ini. Maka dia dikatakan salah satu raja yang paling besar dalam sejarah zaman dia.
hidupnya sebahagian riwayat kata 400 tahun. Raja Namrus ini dia hidup 400 tahun dalam kesombongan. Maka waktu itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diseksa, dan waktu itulah sebahagian mengatakan bahawa itulah detik dia ditangkap dan dibakar. Wallahu alam, yang paling tepat ada sebahagian kata Raja Namrus yang arahkan dia dibakar, tetapi yang kutip kayu api itu adalah masyarakat itu sendiri. Maksudnya orang lain yang kutip ikut kata-kata raja yang sombong tu, dan malaikat ni pun tak puas hati dengan dia, maka malaikat tak ada benda lain menghantarkan, membisikkan dekat telinga Namrus, bagi tahu, jom kalau hang rasa hang kuat sangat hang buat kat Nabi Ibrahim, bawa mai tentera hang 400 tahun tuan-tuan. Bukan satu penggal, dua penggal memerintah ni tuan-tuan. Ni perintah kita satu penggal 5 tahun je, ni 400 tahun. Maka waktu itu Namrus panggil semua tentera-tentera dia. Bila dah kumpul tentera dia kata nak lawan dengan Tuhan ni, mai. Maka waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan ba'udah, mengirimkan zubab, mengirimkan lalat dan nyamuk, sehingga langit pun tak nampak. Dia tak payah hantar tentera lain tuan-tuan, hantar lalat dengan nyamuk aja. Lalat pun datang, maka waktu itu masuk dan membunuh tentera-tentera, sehingga ada satu ekor lalat yang masuk, ataupun sebahagian kata nyamuk yang masuk dalam lubang hidung Namrus. Waktu itulah dia hidup hampir ratusan tahun dalam keadaan hidung dia masuki oleh nyamuk dan juga dimasuki oleh lalat, dan dia begitu sakit sebab duk makan dalam badan dia. Bila sakit ni sampai satu tahap dia diminta, dia minta rakyat dia tolong ketuk kepala dia. Sakit ni sampai dikatakan dia minta rakyat dia tolong ketuk kepala dia. Sampailah akhirnya Namrus itu meninggal dunia, mati. Ini antara diceritakan kepada kita tentang Nabi Allah Ibrahim AS dan juga Namrus. Baik, kita cerita lagi tentang Lut. Panjanglah cerita pasal Lut bin Haran ni, tentang Nabi Lut, apa kaitannya. Tadi kita awal-awal kita kata Nabi Allah Ibrahim ni dia jenis pindah-pindah. Dia pergi negeri ni, dia pergi negeri ni, dia pergi Baitul Maqdis. Dan kita nak cerita juga macam mana Nabi Allah Lut AS waktu dia lari dengan dia panggil Nabi Lut AS, jom kita pergi ke negeri yang berkah. Itu namanya negeri Syam. Ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Sebab itulah sampai hari ni bumi Syam, bumi yang berkah. Syam tu mana? Jordan, Syria, Palestin, apa lagi? Jordan, Syria, Palestin, Lebanon, itu negeri-negeri Syam. Negeri-negeri Syam. Allah mabarik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Nabi pernah doa, ya Allah berkatilah bumi Syam. Bumi Syam ni macam-macam tuan-tuan. Kalau kita pernah dengar akan lahirlah tempat Nabi Isa AS dekat mana? Dekat Lut. Ini semua cerita tentang Syam. Tentera-tentera yang datang untuk berbai'ah dengan Imam, tentera Sufyani yang datang untuk berbai'ah dengan Imam Mahdi. Ada tentera yang datang daripada Syam, tentera Panjitan, banyak tentang Syam. Jadi tak sempat untuk kita cerita. Maka kita dapat gambaran. Maka waktu itu Nabi Allah Ibrahim AS dia pun jalan-jalan, lari-lari dengan Lut AS, sehinggalah dia sampai dekat Haran. Maka waktu itu ayahnya Nabi Allah Ibrahim pun meninggal dunia. Maka diceritakan bila dia sampai dekat sana, dia pun kahwin dengan anak puteri Raja Haran, iaitu Sarah. Ini isterinya yang pertama, isterinya Sarah. Dia kahwin dengan anak Raja Sarah. Jadi Sarah ni orang yang mana dia ni bila Nabi Allah Ibrahim rasa macam nak settlekan masalah dia dalam keadaan macam-macam kecelaruan agama, senang, Nabi Allah Ibrahim terus menikah dengan Sarah. Jadi Sarah ni seorang wanita yang sangat cantik. Sebab itu sebahagian riwayat mengatakan dia antara seorang wanita yang sangat cantik, dan selepas daripada Hawa, orang yang paling cantik adalah Sarah. Ini adalah banyak lagi wanita-wanita cantik, tapi lepas daripada Hawa, wanita yang paling cantik lepas itu adalah Sarah. Dalam riwayat Ibnu Bukhari. Sebab itu bila kita cerita, tuan-tuan kalau pernah dengar cerita riwayat Imam Bukhari, Sarah ni Nabi Allah Ibrahim bawa dia nak pergi ke Mesir. Bawa pergi ke Mesir. Mesir ni terkenal dengan seorang raja. Raja ni sangat jahat. Jahat tak jahat raja ni tuan-tuan. Raja ni dia ada satu perangai yang sangat buruk. Saya nak sebut pun, tapi sebut bila. Raja ni dia ada perangai, kalau boleh dia nak kahwin tuan-tuan, bukan nak kahwin, dia nak kacau. Dia suka dekat perempuan yang mana? Anak dara ke? Orang tua ke? Janda ke? Tak. Raja ni dia suka dekat isteri orang. Okey, ada satu perangai raja ni suka dekat isteri orang. Jadi diceritakan bahawa Imam Bukhari datangkan satu riwayat berkenaan ada 3 kali Nabi Ayub ni bohong.
Ini tuan-tuan baca. Nabi Allah Ibrahim ada 3 kali dia bohong. Yang satu, ketika dia kecil, bila orang ajak dia pergi majlis yang enjoy tadi tu, dia kata, qala inni saqim. Faqala inni saqim. Aku sakit lah, aku tak boleh join MC lah. Aku tak boleh join lah program tu. Program apa? Program hak jenis pergi sembah binatang-binatang berhala tadi tu. Satu, dia bohong, dia kata dia sakit. Ini antara 3 bohong Nabi Ibrahim AS. Sebagian kata bukan bohong, itu helah. Sebab dia bukan nak buat benda yang tak betul. Dia buat benda yang betul. Nombor 2, qala bal fa'alahu kabiruhum. Nombor 2, apa benda yang Nabi Allah Ibrahim bohong? Bohong bila orang cakap dia yang pecahkan berhala tu, dia kata bukan saya yang pecahkan, yang pecah tu patung paling besar itulah yang tolong pecahkan berhala kecil. Nampak? Bohong yang pertama apa dia? Nabi Allah Ibrahim bohong satu, dia kata dia sakit. Dia kata dia sakit waktu kecil, dia tak mau pergi join orang pergi sembah berhala. Nombor 2, dia bohong kali kedua apa dia? Dia bohong, dia kata tu yang pecahkan berhala kecil tu berhala besar. Dan nombor 3, bila mana Nabi Allah Ibrahim berbohong. Ni cerita pasal Nabi bohong ni. Ada sebahagian riwayat dan bincang lah, bohong ni ke ataupun helah semata-mata. Khida'ah semata-mata. Jadi kalau kita tengok Sarah ni bila dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim pergi ke Mesir, kan dia suka merantau. Sampai dekat satu tempat, raja tu raja yang jenis berkenan dengan isteri orang. Maka waktu itu Nabi Allah Ibrahim pesan, bisik dekat telinga Sarah, wahai Sarah, kalau boleh tu hang jangan bagi tahu dekat raja tu hang bini aku. Hang bagi tahu kata hang adalah adik-beradik aku. Saudaralah, adik ke kakak ke. Kalau boleh macam tu. Akhirnya Sarah pun pergi. Raja ni nakai, tuan-tuan. Raja ni nakai. Dia mula mengganggu Sarah. Ini sahih. Dia ganggu Sarah, dia nak sentuh Sarah. Bila dia nak sentuh Sarah, Allah telah muliakan isteri-isteri Nabi SAW. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ibu Nabi Muhammad pun, isteri-isteri Nabi Muhammad, bila Nabi wafat, siapa pun tak boleh sentuh isteri-isteri Nabi SAW. Siapa pun tak boleh kahwin dengan bekas-bekas isteri Nabi. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi Sarah ni, raja tu nak pegang dia. Bila raja nak pegang dia, setiap kali raja nak pegang, raja ni macam nak termuntah-muntah. Raja ni macam tercekik-cekik. Nak pegangnya Sarah, Allah pelihara Sarah. Macam nak tercekik. Lepas tu, Sarah pun Najah kata, tolong doa sikit, janganlah bagi aku kena macam ni. 2 kali, dia try lagi. Dia try lagi nak pegang Sarah. Tiba-tiba Sarah doa kepada Allah SWT, maka tangan raja tu tak boleh sentuh. Tangan raja tu dia rasa macam nak tercekik. Dan raja pun kata, ni hebat ni, apa dia ni? Akhirnya raja bagi tahu kepada pengawal-pengawal dia, 2-3 kali dia try, yang hampa bawa ni, perempuan ni, dia bukan orang. Dia bukan orang. Yang ni syaitan, dia kata. Akhirnya dia kata, tak apalah, aku bagi kat hampa hadiah. Hadiah apa dia? Aku punya pelayan, iaitu aku punya hamba. Hamba ni nama dia Hajar. Itulah namanya Hajar Al-Qibtiyah. Qibtiyah ni bermaksud keturunan Qibti. Qibti ni orang Mesir. Dan kita pernah dengar Hajar pun akhirnya duduk dengan Sarah, duduk dengan Nabi Allah Ibrahim AS, dan belum bernikah ketika itu. Dan dalam riwayat kata Sarah ni hampir berpuluh tahun dengan Nabi Allah Ibrahim. Allah tidak mengurniakan anak untuk Sarah. Allah uji Nabi Ibrahim AS, Allah tidak mengurniakan anak untuk Sarah. Walaupun sebagian ulama menyatakan bahawa antara wanita yang dikatakan sama taraf macam Nabi, ada 3 wanita yang lebih kurang sama taraf dengan Nabi. 1, mak Nabi Musa. Nombor 2, Sarah. Nombor 3, Maryam. Namun pandangan ini pandangan yang tidak kuat. Pandangan tidak kuat. Sampai tahap macam tu. Sebab Maryam pun tengok hebat. Dia doa, Allah makbulkan. Ni antara perbincangan ulama. Akhirnya, bila mana kita tengok Sarah ni dicemburu dengan Hajar. Dah lama sangat kahwin. Nabi Allah Ibrahim pun rasa macam tak dapat anak, lama kahwin. Akhirnya dia pun bagi tahu, kahwinlah dengan Hajar. Nampak? Sarah ni pun kata, kahwinlah dengan Hajar. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tak boleh bagi anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sarah kata, sesungguhnya Allah ni telah mengharamkan anak untukku. Jadi aku rasa aku nak suruh hang kahwinlah dengan Hajar. Mungkin Allah akan kurniakan anak melalui Hajar. Ini Sarah. Ini kata-kata awal Sarah waktu dia kahwin dengan Nabi Allah Ibrahim. Bila dia kahwin dengan Hajar, Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Hajar, tak lama lepas tu mengandung. Bila dah mengandung, dapat anak, maka darjat Sarah ni dia rasa macam jatuh. Dia rasa macam Hajar naik level lagi tinggi. Yalah, dia tak boleh bagi anak. Hajar boleh bagi anak.
Jadi dia rasa macam aku bos, hang hamba, aku bagi kahwin, hang boleh beranak, aku tak boleh beranak. Jadi Allah nak gambarkan ada perasaan cemburu berlaku. Ini normal tuan-tuan. Isteri cemburu, biasa. Maka waktu itulah Sarah cemburu dan dia pun mengadu hal dia kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku rasa jealous dengan Sarah. Aku rasa jealous dengan Hajar. Dia boleh bagi anak, aku tak boleh bagi anak. Makalah waktu itulah Nabi Allah Ibrahim kata, nak buat apa dekat Hajar, buatlah. Nak buat apa dekat Hajar, buatlah. Datanglah beberapa riwayat, ulama bincanglah riwayat-riwayat ini sahih tak sahih. Tentang Hajar ni kata, kalau boleh tu aku nak karat-karat. Sampai tak tu? Aku nak cucuk-cucuk tikam dekat Hajar ni tiga tikaman. Akhirnya datanglah riwayat yang betul tak betul, wallahu alam, yang mengatakan bahawa akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyuruh Sarah ini untuk buat dua lubang dekat telinga, satu kat sini, satu kat sini. Satu kat sini, satu kat sini, menggambarkan bahawa itu antara anting-anting, antara subang yang pertama yang pernah dipakai oleh perhiasan seorang wanita bernama Sarah, dan sebahagian mengatakan waktu itulah yang nombor tiganya wanita disuruh untuk berkhitan, iaitu berkhitan tu khitan. Orang kata Kedah kata masuk sunat. Dan Nabi Allah Ibrahim pun mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkhatan. Kalau ikutkan Nabi Allah Ibrahim kena khatan umur dia kat 80 tahun. Ada yang kata umur 90 tahun. Jadi panjang cerita Nabi Allah Ibrahim khatan umur kat 80 tahun. Panjanglah cerita dia. Saya pun rasa nak cerita pun satu-satu mungkin tak sempat. Tapi kita boleh nampak kisahnya bila dia lahirkan Ismail. Bila lahir Ismail, dahlah mengandung pun dah jealous. Bila lahirkan Ismail, lagi Sarah jealous. Maka dia minta, wahai Ibrahim, jauhkanlah dirimu daripada Hajar. Aku jealous ni. Maka waktu itulah diminta untuk Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Hajar. Dekat mana? Dekat Mekah. Okey? Dekat Mekah. Tu yang kita dengar cerita. Bila sampai dekat Mekah, Biwadi diceritakan satu tempat yang kering kontang. Dan ceritanya macam mana Nabi Allah Ibrahim AS meninggalkan Hajar. Sampai Hajar ni tarik tangan Nabi Allah Ibrahim. Dia tanya, apa siapa ni? Dia kata, ya Sarah. Sarah pun kata, yang ni arahan Allah ke nak tinggal Hajar dekat tengah-tengah kontang ni, tengah-tengah kering kontang ni? Nabi Allah Ibrahim kata, ya, ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun dengar kisah yang masyhur, wanita yang pertama mengikat pinggangnya adalah ibu kepada Nabi Allah Ismail AS, iaitu Hajar. Diikat, tuan-tuan. Ikat. Kesian Hajar punya cerita ni. Kesian. Sampailah dia dekat tempat nama dia Masjidil Haram. Yang kita tengok pada hari ini. Pada waktu itu binaan pun tak begitu stabil lagi. Cuma bangunan tu ada satu bukit yang sedikit tinggi. Dia bukan bangunan macam kita tengok Kaabah. Dia macam bukit yang tinggi. Itu Kaabah. Dah naik dah. Tapi asalnya macam bukit sedikit tinggi. Waktu itulah dia duduk dekat satu tempat. Dekat bukit berhampiran dengan bukit Safa dan Marwah. Waktu itu diberikan kepada Hajar. Ada beberapa karung berisi kurma. Dan ada beberapa kantong berisi ayak. Dibagi kepada Hajar. Maka sampai kepada Hajar. Hajar pun duk gunalah benda tu. Gunalah benda tu. Dia tarik tangan Ibrahim. Ibrahim, awak buat macam ni, tinggal aku kat sini ke? Last sekali Ibrahim tak pusing kepala, tuan-tuan. Macam kita lah, kita buat lagu. Menoleh pun tak sudi. Menoleh pun tak sudi. Dia jalan terus. Takkan Nabi Allah Ibrahim tinggal Nabi Hajar begitu saja. Waktu itulah diceritakan bila dia sampai kat satu tempat, maka Nabi Allah Ibrahim pun berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Saya kena laju, tuan-tuan. Saya cuba bagi habis awal. Yang ni pun dah terlajak dah. Maka waktu itulah bila mana dalam keadaan kita baca ayat Quran yang katakan Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, bagilah kepada mereka ni rezeki, ya Allah. Mereka duduk seorang-seorang dekat sini, ya Allah. Bagilah ada orang lalu, hati-hati manusia cenderung untuk mereka. Sebab Nabi Allah Ibrahim dia arahkan meninggalkan Hajar. Dia doa, ya Allah, bagi ada orang cenderung. Maksudnya orang pun pakat nak pergi tolong dia. Jangan biar dia diam macam tu. Bini aku, ya betul, duduk kat situ. Tapi bagilah ada orang nak pergi kat dia. Maka waktu itulah rezekikanlah family-family aku ni dengan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Last sampailah Hajar waktu tu, tuan-tuan. Tak tahan dah, tuan-tuan. Dia jaga anak. Dia tak dapat menahan bila mana ayak dah habis. Anak meronta-ronta. Ismail ni sampai berguling-guling lah atas pasyak. Mak mana sanggup tengok anak ni dalam kelaparan. Tengok anak berguling-guling dah. Akhirnya Hajar ni pun terpaksa tinggalkan anak. Lari pergi naik bukit Safa. Itu bukit paling dekat.
Lepas tu dia tak puas hati, dia cari, dia tengok kat Bukit Safa, ada orang nak tolong ni, kami 2 orang ni kat sini ni, anak aku dah lapar sangat ni. Lapar sangat. Tengok, tak ada. Dia lari pergi Bukit Marwah pula. Lari pergi Bukit Marwah. Cari, ada orang nak tolong aku, ada orang nak tolong aku dengan anak aku ni. Tak ada orang. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Maka waktu itulah dekatlah kita sampai hari ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai hari ini kita kena sa'i di Safa Marwah. Ini kesan daripada cerita Hajar AS. Jadi bila mana Hajar AS, saya tengok dah 9.20 dah tuan-tuan. Bila nak habis ni? Saya bagi 9.25, saya stop terus. Kalau tidak, ke 9 habis. Saya kena laju ni. Bila mana lari sampai ke Safa Marwah, Nabi Allah Ibrahim dah tak ada kat situ. Maryam seorang-seorang. Tiba-tiba malaikat datang main bisik-bisik dekat telinga Hajar. Nak bagi tahu kata, tu hampa kena keh-keh sikit tumit tu. Kena keh-keh tumit. Last kali malaikat membantu dengan keh-keh tumit, dengan hentakan-hentakan beberapa kali. Dekat mana? Dekat atas lantai. Maka waktu itulah terbitlah namanya air Zam-Zam. Terbitlah namanya air Zam-Zam. Kata Nabi, "Lau lam ta'rif minal ma'i lakana Zam-Zam 'ainan ma'inan." Kata Nabi SAW, kalaulah tidak segera, kalaulah Nabi Hajar tak kepung air Zam-Zam. Zam-Zam ni macam satu kepungan. Kumpul. Zam-Zam. Kumpul. Buat satu kepungan. Dah keluar air. Kalau kita biar, dia mengalir. Kan? Tapi Hajar dia kepung. Bila kepung, kata Nabi Muhammad, kalaulah Hajar tak kepung, nescaya Zam-Zam tu akan mengalir. Tapi dia buat macam telaga. Akhirnya lekatlah sampai hari ni air Zam-Zam, dan waktu itulah dia duduk seorang-seorang, lalulah satu kabilah daripada Yaman. Sebab itulah kalau kita ikut Nabi Allah Ibrahim ni, dia keturunan apa? Dia keturunan Kanaan. Tapi bila mana datang daripada Yaman, keturunan Jurhum, dia jalan, dia pada tengok kawasan ni, kawasan yang kering kontang, memang tak ada orang. Tiba-tiba nampak burung-burung duk terbang. Kalau burung-burung duk terbang kawasan ni, mesti ada ayak kat situ. Mereka pun lari turun kat bukit tersebut. Maka pun mereka melihat ada 2 orang, iaitu Ismail dan juga Hajar, dan mereka pun minta izin. Allah temukan dia dengan satu kabilah yang sangat baik, tuan-tuan. 2 orang budak ni, bukan budak, Hajar dan juga Ismail ni, 2 orang ni, Allah tengah-tengah padang pasir, dijumpai oleh lelaki-lelaki dan orang-orang yang baik, kabilah-kabilah yang baik. Mereka minta izin, kami nak ayak ni. Zaman dulu Hajar kata, ni nak bagi tahu ni, aku ni kumpulkan ayak ni. Jangan tengok kata IKEA atau kata apa. Baik, betul lah. Aku kumpulkan ayak ni, ini hak milik aku. Tapi kalau hangpa nak ambil, silakan. Tapi ini tetap hak milik aku. Jadi lekatlah dekat situ. Mereka pun duduk dan mereka ajar kepada Nabi Allah Ismail bahasa Arab. Dan disebut dalam riwayat, Nabi Allah Ismail pemuda yang sangat cekap, mudah belajar bahasa Arab, ajaib, orang yang hebat, pemuda yang sangat orang suka. Berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi pernah doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni dia kata apa? Macam mana doa? Ya Allah, kurniakan kepada aku anak-anak yang saleh. Macam mana? Rabbi ja'alni minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Dia kata, ya Allah, kurniakan kepadaku anak yang saleh. Allah kurniakan anak yang halim, yang penuh kelembutan, penuh kebijaksanaan, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Cukup tuan-tuan, 9.25. Saya laju cakap ni dengan harapan saya boleh cerita tentang Hajar ni sampai tahap sembelihnya. Yang tu yang kita nak cerita sebenarnya tu. Sampai tahap sembelihnya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Saya ingat cukup setakat tu. Kalau tidak, saya nak kupas sedikit berkenaan dengan macam mana dibina Kaabah waktu itu, berapa umur Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan ketika itu kita ceritakan Nabi Allah Ismail ada ceritanya terpisah dengan Nabi Allah Ibrahim, terpisah sampai Nabi Allah Ibrahim datang jumpa balik Nabi Allah Ismail macam mana, dan Nabi Allah Ismail berkahwin. Lepas dia berkahwin tu jadi macam mana. Ini semua diceritakan dalam kitab yang mana saya ambil daripada beberapa kitab, antaranya Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Katsir, Al-Kamil fi Tarikh, Al-Ma'athir, Mawaqiful Anbiya, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Adalah lagi-lagi beberapa kitab. Tuan-tuan boleh rujuk mana-mana buku sejarah dan ada cerita-cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Dan sangat menarik cerita Nabi Allah Ibrahim, sebab terlalu banyak cerita tentang Nabi Allah Ibrahim dalam Quran. Tu tak macam cerita lagi tu, macam mana Ishaq, macam mana dia lari, macam mana Yaqub, anak kepada Ishaq, macam mana cerita tentang Nabi Allah Ibrahim wafat, macam mana dia dengan Ismail membina Kaabah. Itu semua yang kita nampak dalam sejarah, sehingga hari ni kita pun mengambil ritual fasalli li rabbika wanhar.
sembelihnya korban mengambil iktibar daripada kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan. Panjang saya nak cerita, saya kena laju sebab dia banyak maklumat, dia seronok. Saya pun dapat tengok, macam best ni. Tadi satu hari tak pergi mana, saya buka-buka, banyak cerita ni. Dia ada detail lagi. Detail waktu Sarah pergi jumpa raja tu macam mana, Hajar macam mana. Jadi cukuplah setakat tu. Saya harap tuan-tuan pun mungkin ada jemaah yang nak solat. Jadi kepada surau fasa Nur, surah An-Nur, surah An-Nur fasa 2A, fasa 3A. 3A Bandar Seremban Selatan tuan-tuan, dia mengharapkan dana dan sumbangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bolehlah dah dapat sama-sama kita share. Kita dapat ilmu, kita share sedikit sumbangan kepada surau ni. Surau ni nak bina. Saya pernah pergi surau ni. Saya dah tengok ada surau ni. Mereka nak buat sedikit pembinaan, iaitu menara dan kubah. InsyaAllah kita bagi 1, 2, 3 ringgit lagi insyaAllah. Bila sambungannya Ustaz? Saya nak kena jawab sebab ni kita buat dengan surau. Nanti kalau ada sambungan insyaAllah ada rezeki, saya cuba perhabis cerita pasal Sarah, pasal Ibrahim dan Hajar. Sebab ceritanya sangat menarik. Kena ingat tuan-tuan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada nabi, ada cerita dalam Quran, ada nabi tak ada cerita dalam Quran. Ada nabi ada cerita dalam Quran, nama tak disebut, tapi nama Ibrahim alaihissalam, nama Musa, nabi paling banyak disebut dalam Quran, nama Musa. Nama nabi cerita yang paling detail sampai seronok, sampai dikatakan cerita paling best, Nabi Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Dan juga Nabi Ibrahim, wattakhadha Ibrahim khalila, kekasih Allah SWT yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Satu kisah yang menarik untuk kita kupas. Semoga kita semua tuan-tuan dapat bertemu dengan para nabi satu hari nanti. Kita dapat duduk bersama dengan mereka. Kita cerita ke anak cucu kita, insya-Allah cerita kita menjadikan semangat untuk anak cucu kita, dan kita harap kita dapat bertemu dengan para anbiya. Minta maaf banyak-banyak. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Ahan. InsyaAllah kalau ada continue Afikah, InsyaAllah Suzana, Hashani Rasid, jangan tak sambung. InsyaAllah ada rezeki kita cuba sambung balik cerita ni. Tadi saya pun ingat Dan, sebab tu saya laju. Guru. Kalau tidak saya slow. Laju sikit cakap malam ni sebab nak bagi perhabis cerita, tapi tak sempat juga. InsyaAllah ada rezeki tuan-tuan boleh sumbang dana kepada infak dana surah An-Nur, dan kita harap insyaAllah Fakri ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Nak makan lapang tuan-tuan. Lapang. Assalamualaikum. Mana end live ni? Nanti kita buka soalan lambat lah insyaAllah. Rozita Cik Ad, terima kasih insyaAllah.